مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam siri yang ke-14 dalam slot Bicara Wanita Fiqh Muslimat, siaran Lubna TV, yang insya-Allah kita akan bincangkan, kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan haid, berkenaan dengan permasalahan yang berkait rapat. Dan insya-Allah untuk tajuk untuk perbincangan kita pada kali ini, kita akan refresh, kita akan ulang beberapa fakta berkenaan dengan darah, yakni keadaan dan jenis-jenis darah yang dialami oleh perempuan, oleh wanita yang didatangi haid, kerana pentingnya kita mengetahui keadaan darah tersebut dari segi kuat ataupun lemahnya, dari segi warna-warna darah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, untuk menentukan sama ada darah yang keluar tersebut dikira benar-benar sebagai haid ataupun darah yang keluar tersebut dikira ataupun dihukumkan sebagai darah istihadah. Jadi dalam bab ataupun dalam perbincangan kita pada kali ini untuk siri yang ke-14, insya-Allah saya cuba undur balik, saya cerita balik perbincangan kita dalam siri yang ke-13 yang mungkin ada di kalangan kita yang masih kurang jelas, dan saya rasa lebih baik untuk saya ulang beberapa fakta berkenaan dengan keadaan darah ataupun jenis darah. Sebagaimana yang kita pernah bincangkan dulu, jenis-jenis darah ataupun keadaan darah sama ada kuat ataupun lemah bergantung kepada 3 perkara. Yang pertama, keadaan darah itu dikira kuat apabila warna darah dari segi susunan, kekuatan ataupun peringkat yang dikira paling kuat ialah yang berwarna aswad ataupun hitam. Jadi keadaan darah ataupun darah yang keluar di peringkat awal, di peringkat mula-mula, di hari pertama haid, kebiasaannya berwarna hitam dan dia akan bertukar beransur-ansur. Seterusnya dia akan berwarna merah, kemudian merah ke kuning-kuningan, kemudian kuning dan akhirnya keruh, dan kemudian fasa yang seterusnya darah itu akan terhenti sepenuhnya. Maka 5 keadaan darah ataupun 5 jenis darah, 5 warna darah ini hendaklah dikenal pasti oleh wanita tersebut, kerana sekiranya warna darah yang lemah, kalau yang kuat bermula daripada warna hitam, maka makin kurang sehinggalah warna keruh. Sekiranya dia didatangi ataupun kelihatan darah yang keruh dalam tempoh haid, maka darah yang keruh tersebut mengikut ijma' pendapat para fuqaha adalah dikira juga darah haid. Jadi kena pastikan tempoh ataupun masa yang didatangi oleh 5 jenis darah tadi sama ada memang darah ataupun memang dalam tempoh haid, maka darah warna yang keluar tadi dikira sebagai darah haid. Tapi kalau berlaku, insya-Allah nanti kita akan bincang dalam bab istihadah, keadaan darah yang mengelirukan ataupun keadaan tempoh
tempoh yang dialami, tempoh yang keluarnya darah tersebut dalam tempoh yang agak mengelirukan, sepatutnya bukan masa haid, tiba-tiba didatangi oleh darah. Dan masa tersebut untuk menentukan, untuk wanita tersebut nak menentukan masa mana ataupun tarikh mana yang dikira haid, tarikh mana yang dikira istihadah, di ketika ini pentingnya diperhatikan ataupun diingat balik keadaan darah yang keluar. Kalau mungkin dalam tempoh yang pertama, keadaan darah yang keluar dalam keadaan keruh atau kekuningan selama 3 hari. Kemudian darah tersebut berhenti. Tiba-tiba 6 hari selepas tu, selepas suci daripada darah yang keruh ataupun kuning tadi, didatangi darah yang hitam. Selepas 6 hari, tiba-tiba keluar darah yang berwarna hitam. Dalam keadaan macam ni, darah yang warna hitam itu adalah lebih kuat. Maknanya jenis ataupun kekuatan darah dari segi warna, yang warna hitam tadi lebih kuat, maka yang 3 hari yang dia orang tinggal sembahyang, diingat dia dalam keadaan tempoh haid, yang 3 hari dengan warna kuning tadi terbatal. Jadi yang 3 hari yang ditinggalkan sembahyang, 3 hari yang mungkin ditinggalkan puasa untuk sebab dia kira itu adalah haid untuk dia, tiba-tiba datang darah yang lebih kuat, maka yang 3 hari tadi tu dia mesti qada sembahyang. Dia mesti menggantikan sembahyang yang ditinggalkan, kerana 3 hari yang didatangi dengan keadaan cecair yang keruh ataupun kekuning-kuningan tadi tu dikira sebagai istihadah. Di sinilah pentingnya kita kenal ataupun kita tahu jenis-jenis darah, kita tahu mana darah ataupun keadaan yang lebih kuat berbanding dengan keadaan yang satu lagi yang mungkin dialami oleh kita. Seterusnya, keadaan darah yang boleh dilihat kuat ataupun lemah berdasarkan kepada sifat darah. Sifat darah yang keluar, keadaan darah yang keluar untuk wanita yang haid, kadang-kadang dalam keadaan yang pekat dan disertai dengan panas, rasa panas ataupun rasa haba, hangat, dan dia tidak pekat, ataupun dia dalam keadaan cair dan keluar dalam keadaan tanpa dirasai. Jadi dua keadaan ni juga menentukan sifat mana yang lebih kuat. Didatangi dalam keadaan darah yang sama, warna merah, tapi untuk tempoh yang pertama dalam keadaan cair dan tidak rasa apa-apa. Kemudian dalam beberapa tempoh selepas suci, didatangi lagi darah yang lebih pekat dan rasa hangat ataupun lebih ada rasa haba ketika keluarnya darah tersebut, maka yang kedua ni dikira lebih kuat, dan yang kedua ini barulah dikira sebagai haid. Yang pertama tadi yang datang dalam keadaan cair, darahnya merah juga tapi tidak rasa apa-apa, tiba-tiba keluar, maknanya yang pertama itu dikira sebagai istihadah. Ini sekiranya bila kita hitung ataupun kita kira dari segi tempoh masa. Kalau masa tidak melebihi 15 hari, yes, kedua-dua tu adalah dikira sebagai haid. Tapi bila melepasi masa 15 hari, maka yang pertama dikira istihadah, yang kedua ni akan dikira haid. Ini keadaan yang mesti kita pastikan sebagai wanita yang mungkin mengalaminya untuk diri kita, ataupun mungkin dialami oleh anak-anak kita, dialami oleh sahabat-sahabat kita, dialami oleh orang-orang yang terdekat dengan kita yang perlukan penjelasan daripada kita. Dan begitu juga mungkin untuk golongan para suami, para ayah yang juga perlu memahami keadaan ini untuk memastikan sekiranya tempoh darah yang keluar yang terdahulu adalah istihadah, maka wajib untuk si ayah, wajib atas para suami memastikan isteri ataupun anak-anaknya menggantikan, mengqadakkan sembahyang yang ditinggalkan, kerana tempoh yang ditinggalkan yang terdahulu itu adalah istihadah. Kenapa? Kerana keadaan ataupun jenis darah tu adalah lemah berbanding dengan keadaan dan jenis darah yang keluar selepas daripada tu adalah lebih kuat. Kemudian yang ketiga yang kita bincang dulu ialah berkenaan keadaan darah yang kuat apabila ia mempunyai bau. Jadi darah haid peringkat yang mungkin peringkat awal
ataupun dalam tempoh haid, biasa kebiasaannya dia ada darah yang busuk warna ataupun busuk dari segi busuk bau darah, bukan busuk untuk penyakit-penyakit yang kadang-kadang kanser dia ada bau busuk, tapi busuk untuk haid ni bau busuk yang biasa pada bau yang ada pada darah. Dan ada haid yang tidak berbau langsung. Jadi untuk menentukan kuat ataupun lemahnya sesuatu darah yang keluar itu, maka diteliti dari segi baunya. Kalau yang tak ada bau dengan yang ada bau, maka yang ada bau tu adalah lebih kuat untuk dikatakan darah haid. Jadi 3 aspek ni, 3 perkara ni kita bincang dulu. Yang saya refresh balik, warna darah ada 5 jenis, 5 color, 5 warna. Kemudian yang kedua dari segi sifat darah, iaitu rasa ketika keluar dan keadaannya lebih pekat, itu yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga bau darahnya. Darah yang keluar dalam keadaan ada bau hanyir darah, maka itu adalah darah yang lebih kuat untuk disebut sebagai darah haid. Kemudian dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berlaku yang biasanya kita ataupun sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang mengalaminya, antaranya yang disebut oleh pengarang kitab ni ialah keadaan cecair yang keluar daripada wanita, keadaan cecair yang keluar, sama ada keluar itu dalam tempoh haid ataupun tidak. Yang disebut sebagai cecair yang berwarna kuning, as-sufrah, dan keruh, disebut al-qudrah. Jadi al-qudrah dan as-sufrah ni mengikut sebahagian ulama, ulama di kalangan fuqaha Syafi'i menyebut bahawa cecair tersebut dianggap sebagai haid jika kedatangannya ialah pada masa kebiasaan datang haid. Tetapi jika kedatangan itu bukan pada masa kebiasaan tempoh haid, maka cecair yang berwarna kuning dan keruh itu tidak dianggap sebagai haid. Ini mengikut pendapat yang pertama, dan mengikut pendapat yang kedua tiada khilaf di kalangan ulama fuqaha. Ini mengikut pengarang kitab Syarah Muhazzab yang dikarang oleh Al-Fawrani dan Mutawalli, menyatakan tiada khilaf. Maknanya kalau kita tengok dari segi pendapat ulama-ulama ini, mereka sepakat menyatakan cecair yang keluar dalam waktu haid walaupun berwarna kuning ataupun keruh, maka ia dikira sebagai haid. Tetapi sekiranya cecair tersebut keluar di luar daripada waktu haid, maknanya kita dah habis dah tempoh 15 hari haid, maka dia dikira sebagai darah istihadah. Ataupun kita dah suci tapi belum sampai kepada 15 hari, baru suci 10 hari, tiba-tiba keluar cecair yang kuning tersebut, maka cecair itu dikira sebagai istihadah, bukan dikira sebagai haid. Maknanya tempoh ataupun masa memainkan peranan yang sangat penting. Sebab tu sebagaimana yang saya sebut di awal-awal dulu, pentingnya kita mencatat, kita tanda bila waktu kita didatangi haid, bila waktu kita suci daripada haid. Penting untuk kita sebagai ibu-ibu memastikan juga anak-anak remaja kita. Penting kepada para bapa, para suami untuk memastikan ada tandaan tersebut. Mungkin untuk bulan-bulan yang sebelum ni tidak ada masalah, tiba-tiba pada bulan ni ataupun bulan akan datang bermasalah. Jadi untuk kita refer, kita nak tengok kebiasaannya berapa hari, kebiasaannya berapa hari suci. Penting kepada kita cek ataupun kita lihat pada tanda kita, sama ada tanda dalam diary, tanda dalam kalender dan seumpamanya. Dan mengikut seorang ustazah tu kata, sampai ke peringkat wajib kita tanda. Kenapa? Kerana ia melibatkan fardu solat kita, melibatkan puasa kita, melibatkan kita dengan mushaf. Kita nak baca mushaf, kita nak baca Quran, kita nak pegang mushaf, kita nak pegang Quran. Jadi perkara-perkara ini bukan perkara kecil.
kerana ia melibatkan sama ada dosa besar kita melakukan ibadah dalam keadaan haid, ataupun dosa besar kerana meninggalkan ibadah sepatutnya kita dah suci pada masa tersebut. Dan satu perkara yang nak diperingatkan juga di sini, apakah yang dimaksudkan dengan darah itu berhenti atau selesai. Untuk confirm betul-betul sama ada darah tu ataupun haid yang kita alami pada tempoh itu sudah terhenti, untuk melayakkan kita, untuk mewajibkan kita mandi. Jadi di sini dinyatakan dibawa beberapa ataupun keadaan yang disebut sebagai berhenti darah supaya tidak timbul kekeliruan. Telah dijelaskan di dalam kitab Tuhfah dan Baijuri bahawa maksud terhenti darah itu apabila dimasukkan kapas ke dalam kemaluan. Kita nak pastikan haid itu sudah selesai ataupun belum, maka masukkan kapas ke dalam kemaluan sehingga ke bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Maknanya bahagian yang dalam sikit, bukan bahagian luar tempat kita basuh ketika buang air kecil, iaitu bahagian faraj yang tidak kelihatan daripada luar, melainkan ketika duduk mencangkung untuk istinja, yakni dengan lain perkataan ia dipanggil batin faraj seperti penerangannya. Dalam perkara-perkara yang sebelum daripada ni ada disebut cara ataupun had untuk dimasukkan kapas untuk menentukan sudah benar-benar suci ataupun belum, maka dimasukkan dalam keadaan yang duduk mencangkung ataupun dalam istilah disebut sebagai batin faraj. Bukan tengok bahagian luar ataupun kita ambil contoh, kita ambil sikit caletan pada luar. Mana kena masukkan sikit kapas, dan kapas yang dimasukkan tadi tidak ada kesan darah sama sekali. Tidak ada kesan darah ataupun tidak ada sebarang warna darah. Tadi kalau disebut ada 5 jenis ataupun 5 warna darah, maka peringkat akhir ni biasanya tidak ada walaupun warna keruh, tidak ada walaupun warna kuning. Dan pada ketika itu barulah boleh dikatakan darah itu telah terhenti atau selesai. Tetapi sebaliknya, jika darah sudah tidak kelihatan apabila dimasukkan kapas, masih terdapat kesan darah meskipun hanya sedikit ataupun secalik, maka tidak dihukumkan bahawa haid ataupun nifasnya telah selesai atau terhenti. Jadi untuk memastikannya, bila dimasukkan kapas tidak ada sebarang warna. Kalau dalam perumpamaan ataupun dalam ada hadis yang disebut, yang diceritakan oleh Aisyah, bila ditanya oleh seorang wanita Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, kamu masukkan kapas dan kamu bandingkan satu kapas yang kamu masukkan ke dalam faraj untuk menentukan haid terhenti ataupun belum, dan satu kapas lagi kamu celup dengan air biasa, air yang jernih. Jadi dibandingkan dua kapas itu, sekiranya tidak ada sebarang perbezaan warna, sama je kapas tu, maka itu dikira masa yang kamu telah selesai haid ataupun wajib mandi junub pada masa tu. Tetapi sekiranya ada beza, walaupun secalik, ada warna kuning walaupun sikit, maka dikira masa itu masa yang belum lagi suci dan belum lagi diwajibkan mandi. Kalau dia mandi juga, Ustazah macam mana? Dia mandi juga, mandi dalam keadaan tidak terangkat hadasnya, dan kalau dia solat selepas tu, solatnya adalah berdosa. Kerana hadas besarnya belum terangkat, dia dalam keadaan berhadas, tiba-tiba melakukan solat, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, maka ia telah melakukan dosa yang besar. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil kira, perkara yang perlu kita beri perhatian, yang insya-Allah mungkin di kalangan muslimat, mungkin di kalangan wanita yang biasa yang belajar, dia rasa benda ni benda penting dan dia dah faham. Tapi di kalangan remaja-remaja kita, di kalangan anak-anak kita, mungkin bila tak ada je, nampak tak ada je pada pad, terus mandi. Sedangkan masih ada lagi di bahagian dalam. Jadi
kita kena beritahu, kita kena pastikan benar-benar suci, barulah mandi wajib. Kalau tidak pastikan, tak tahu, setakat tunggu je, habis yang darah yang warna kuning ataupun warna merah, tunggu 3 hari, lepas tu terus mandi. Ni bimbang, takut dalam keadaan darahnya masih belum terhenti sepenuhnya, tiba-tiba dah mandi. Macam yang saya sebut tadi lah, ia melibatkan dua, sama ada sembahyang dalam keadaan haram, ataupun kalau dia memang betul-betul suci, dia tidak melaksanakan sembahyang dah tempoh 3 hari yang dia tunggu tu, maka dia juga telah melakukan dosa besar kerana meninggalkan kefarduan solat. Kedua keadaan ni kita mesti perhatikan dan kita beri penjelasan yang sewajarnya kepada anak-anak. Dan dalam keadaan yang disebut supaya jangan bersegera ataupun mesti bersegera dalam melaksanakan solat, sebagaimana yang saya sebut tadilah, pastikan benar-benar suci, maka dia wajib bersegera untuk melaksanakan solat. Sebahagiannya ada kes, ada masalah yang ditanyakan, macam mana sekiranya keadaan ataupun seorang yang bekerja, kerja pejabat, yang kita tahu kerja pejabat masuk pagi, keluar petang, dia akan melibatkan fardu zuhur. Dia tu tiba-tiba bila dia cek, dia tengok memang dia dah suci daripada haid, sedangkan waktu tu waktu zuhur, dan dia nak balik nanti asar. Macam mana waktu zuhur? Mengikut ustaz ni, saya baca dalam buku berkaitan dengan haid dan permasalahannya, disebut wajib untuknya mandi pada masa tersebut. Maknanya mandilah dia pejabat dalam keadaan yang tu, kemudian menunaikan sembahyang zuhur. Tidak boleh, tidak harus untuk dia simpan. Maknanya tak mandi lagi zuhur, nanti balik rumah baru sembahyang asar. Mandi dan solat asar, kemudian mengqadakkan zuhur. Bagi ustaz tersebut tidak wajar, kerana mana yang lebih kita perlu utamakan, sama ada kerja ataupun hak Allah. Jadi kita berhati-hati, dan mana-mana yang mungkin dah terlepas, masa haid dah terhenti sepenuhnya, kita tangguh lagi, kita tunggu lagi, tunggu nanti untuk sembahyang maghrib, tunggu nanti untuk sembahyang isyak sebab kita banyak kerja. Jadi perkara-perkara seumpama ni tidak sewajarnya berlakulah. Kalau boleh suci je waktu zuhur, terus mandi dan terus solat. Kecuali kita suci dalam waktu asar, menurut pendapat ulama, kita wajib mengqadakkan waktu zuhur. Jadi kalau kita cek waktu zuhur, tengok waktu zuhur masih ada lagi kuning-kuning, kemudian masuk waktu asar, kita cek lagi, kita tengok lagi, dah jelas warnanya, dah kapas yang kita tengok tadi tu dah warnanya memang betul-betul putih, maka pada masa tersebut wajib kita mandi untuk solat asar, kemudian kita mengqadakkan solat zuhur. Kenapa? Kerana dua waktu ini adalah waktu yang dikira yang dibolehkan jamak. Sekiranya dalam keadaan musafir dan boleh dijamak dalam keadaan sakit, maka dua waktu yang dikira sebagai waktu yang berkembar. Begitu juga maghrib dan isyak. Kita cek waktu maghrib masih ada kuning-kuning, kita cek dalam waktu isyak, walaupun waktu isyak tu kita tengok pukul 4 pagi, kita bangun 4 pagi, kita cek dah berhenti dah darah sepenuhnya, kapas yang kita cek tadi pun dah warna putih sepenuhnya, maka kita mandi pada waktu pukul 4 pagi, kita solat isyak, dan pada waktu tersebut kita wajib mengqadakkan juga waktu maghrib. Jadi dua waktu ni, waktu maghrib dan isyak, dan juga waktu zuhur dan asar, merupakan waktu berkembar yang kita kena beri kecanaan. Ada orang yang tanya, macam mana yang zaman dulu-dulu Ustazah? Zaman muda-muda dulu, kita kalau boleh sembahyang asar, kita sembahyang asar je, kita qada pun zuhur. Yang ni yang perlu kepada kita qada dalam keadaan hitungan ataupun kita bilang secara yang umum. Contohnya kita mula balik ataupun kita dalam keadaan bermulanya haid kita umur 14, sekarang umur 44, maka berapa tahun anggaran kita tinggal yang zuhur kita tak qada, sedangkan kita mandi wajib pada asar. Tiba-tiba
waktu isyak kita mandi, waktu maghrib kita tak qada. Kita kira lebih kurang dan dalam tempoh tersebut kita qada, dan masa yang sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab masa tu tak tahu. Masa tu dalam keadaan jahil, masa tu tidak ada kesedaran, masa itu tidak ada kesungguhan. Maka kita qada dan kita mohon pada Allah, Allah mengampunkan dosa. Tidak cukup dengan istighfar untuk memohon ampun saja, tapi perlu kepada tindakan mengqadakkan mana-mana yang kita rasa ataupun berapa tahun yang kita rasa kita tinggal dalam suasana macam tu. Jadi insya-Allah, moga-moga apa yang kita bincang, sama ada berkenaan jenis darah, keadaan terhentinya darah dikira sebagai waktu mandi yang sepatutnya diambil tindakan yang segera. Kemudian juga bagaimana dalam keadaan-keadaan yang yang saya sebut tadi, keadaan yang mungkin kerana jahil, kerana tidak ada kesungguhan, tidak ada kesedaran yang menyebabkan beberapa perkara yang besar terlepas ataupun tidak kita laksanakan. Kemudian sedikit berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan pencegahan, sama ada nak menyekat haid ataupun nak mengeluarkan darah haid. Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan para fuqaha tentang apakah hukumnya nak menghentikan haid kerana nak melaksanakan ibadah, contohnya ibadah haji, ibadah umrah, ataupun haid yang tidak keluar, yang tidak ada masa yang tetap. Mungkin bulan ni keluar, nanti 2-3 bulan lagi dia tak keluar, maka cara tersebut diikhtiarkan ataupun diusahakan dengan cara makan ubat ataupun dengan menggunakan alat-alat. Maka di sini para ulama meletakkan beberapa syarat, antaranya perkara yang pertama, tidak memberi kesan sampingan yang memudaratkan. Oleh itu, jika dibimbangi ada kesan sampingan pada dirinya apabila pengambilan ubat-ubat tersebut, maka ia tidak diharuskan. Maksudnya haram sekiranya ubat yang digunakan itu mendatangkan kesan sampingan. Dan di sana ada kes-kes yang dilaporkan apabila contohnya makan ubat untuk tahan daripada haid kerana nak menunaikan ibadah umrah. Tiba-tiba selepas makan dia jadi keadaan aliran haid itu tidak menentu, sehingga dalam keadaan yang menyukarkan, sehingga perlu kepada perawatan yang khusus. Jadi kalau macam ni, ulama meletakkannya sebagai haram, tak boleh guna. Maknanya dah buat macam mana nak pergi umrah, nak pergi haji, kita doa, mungkin dalam bentuk yang lain kita boleh bernazar, peringkat, ya Allah, sekiranya tidak didatangi haid dalam tempoh aku umrah, aku haji ni, maka aku akan bernazar. Sekiranya datang juga, ini adalah takdir, ketentuan daripada Allah. Dan syarat-syarat antaranya lagi, keadaan ataupun niat penggunaan ubat tu bukan mengelakkan daripada menunaikan kewajipan solat. Kita nak suruh mari haid ni lama dah, 6 bulan dah mari haid. Dekat-dekat dengan Ramadan ni kita nak biar keluar haid lah, kita jumpa doktor, aku tak payah puasa. Yang ni, niat ni juga mengharamkan ikhtiar supaya didatangi haid. Dan juga yang terakhir ialah penggunaan ubat itu dengan keizinan suami. Ada suami, perlu kepada keizinan suami, sama ada tahan haid ataupun supaya haid keluar. Maka ini melibatkan keizinan dan perbincangan dengan para suami. Jadi saya rasa untuk siri yang ke-14 kita berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan perbincangan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kita memahami untuk melaksanakan dalam bentuk praktikal dalam kehidupan kita, dan kita boleh share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang adalah kelemahan daripada saya. Mohon maaf. Moga bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم